Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Dalam video yang lepas, kita dah berbincang tentang solat fardu, yang mana kita dah bincang tentang pengertian solat, syarat sah solat, syarat wajib solat, rukun solat dan sebagainya. Okey, dalam video kali ini masih lagi tentang tajuk solat fardu dan perkara yang kita akan bincangkan adalah tentang perkara yang membatalkan solat, perkara sunat dalam solat dan hikmah solat. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok perkara yang membatalkan solat. Okey, antara perkara-perkara yang membatalkan solat ialah yang pertama, melakukan 3 kali pergerakan berturut-turut atau lebih dengan sengaja. Okey, maksudnya ketika kita solat tu, kalau kita melakukan sesuatu perkara yang berat ataupun perkara-perkara yang tak kisahlah kita menggaru ke apa ke dalam solat, bergerak-gerak dan sebagainya, 3 kali pergerakan berturut-turut. Maksudnya semasa kita solat, ke masa tengah qiyam macam ni, okey, kita tengah solat lah contohnya. Lepas tu kita pun tiba-tiba kita bergaru. Okey, garu, gatal lah kan. Kita garu sini, lepas tu garu sini, lepas tu garu belah ni pula. 3 kali berturut-turut. Sini, sini, sini. Okey, itu adalah boleh membuatkan solat kita tu batal. Sebab kita dah dah tak fokus kepada solat tersebut, maka bila berlaku pergerakan 3 kali berturut-turut ni, boleh membatalkan solat kalau dengan sengaja. Okey? Dengan sengaja tu maksudnya saja-saja nak buat, nak garu, nak apa. Okey? Okey, kalau kita gatal betul-betul pun, kita boleh letakkan, contohnya kita buat macam ni, angkat tangan dan letakkan di tempat yang kita gatal tu, garu dengan satu jari. Okey, garu dengan satu jari, kemudian letak balik kat sini. Teruskan bacaan, kalau masa tu perlu membaca, kita teruskan bacaan. Okey, masa kita garu dah, ini adalah pergerakan yang ringan, bukan pergerakan berat. Kalau kita duk main macam ni ataupun geleng-geleng ke, tak boleh. Okey, itu boleh membuatkan solat kita tu terbatal. Okey, perkara yang membatalkan solat yang kedua adalah terkena najis pada pakaian, badan dan tempat solat. Okey. Maksudnya semasa kita solat tu, tiba-tiba pakaian kita terkena najis ataupun kita baru sedar yang pakaian yang kita pakai tu dah terkena najis sebenarnya. Nampak tompok-tompok macam terkena najis apa-apa ke, ataupun semasa kita solat tu mungkin di ruang yang terbuka ada burung berak ke, contoh kan. Okey, ataupun tempat yang kita solat tu baru kita perasan yang tempat tu ada najis, maka solat kita tu akan terbatal. Okey, kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan solat adalah terbuka aurat. Okey, terbuka aurat. Maksudnya kalau kita tengah solat, tiba-tiba kain kita koyak ke, seluar kita koyak ke, ataupun macam-macam keadaan lagi lah yang boleh terbuka aurat ni, maka solat kita automatik akan terbatal pada ketika itu. Okey, kemudian yang keempat, perkara yang membatalkan solat yang keempat adalah berkata-kata. Okey, berkata-kata. Keluar kata-kata. Kalau kita yang berbangsa Melayu contohnya, kita bercakap dalam solat dalam bahasa Melayu. Tengah baca Al-Fatihah contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekejap lagi nak makan apa contoh, kita terkeluar perkataan tu daripada mulut kita. Okey, bila berkata-kata tu, solat kita dah pun terbatal. Itu contohnya lah. Okey. Kemudian yang kelima, berhadas sebelum salam pertama. Okey, berhadas sebelum salam pertama. Okey, berhadas ni maksudnya sebelum dalam solat tu kan, solat yang kita dah tahu, solat ni adalah satu perkataan
ataupun perkara yang perlu disebut, dibaca, ataupun pergerakan yang bermula daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, diakhiri dengan salam yang pertama. Sebelum salam pertama tu, kita berhadas. Maksudnya, kalaupun semasa awak baca tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu terkentut, okey, maka batal solat. Ataupun apa-apa yang membuatkan awak berhadas lah. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Contohnya, kalau orang perempuan, dia tengah solat, tiba-tiba dia rasa macam ketika sujud ke, contoh, ketika sujud, dia terasa macam ada darah haid yang keluar, maka terbatal solat dia. Terkentut, terkencing, ataupun tercirit ke, terberak ke, atau berhadas sebelum salam pertama, perkara yang membatalkan solat. Okey, seterusnya, yang keenam, makan dan minum. Okey, makan dan minum. Semasa kita solat, tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi jika kita makan dan minum, maka solat kita tu akan terbatal. Maksudnya walaupun bukanlah tengah solat tu, tiba-tiba ada nasi kat sebelah, kita ambil, kita makan. Itu obvious sangatlah, memang confirm batal lah tu. Cuma, kalaulah kata kita solat tu selepas sebelum kita solat, kita makan. Ada nasi ke apa ke, tiba-tiba ada nasi ataupun lauk pauk yang lekat di celah-celah gigi tu, kita pun korek balik dengan lidah, kita kunyah-kunyah, kita telan, pun terbatal. Okey? Itu makan dan minum dalam solat, perkara yang membatalkan solat. Okey, seterusnya adalah membelakangkan kiblat. Okey, membelakangkan kiblat. Maksudnya, kalau kita solat, mestilah muka, dada kita ni menghadap ke arah kiblat. Tapi rupa-rupanya kita sedar bahawasanya yang kita tu dah membelakangkan kiblat. Maksudnya, kita belakang badan kita ni, bontot kita ni yang menghadap kiblat. Okey, masa tu solat kita terbatal. Sebab kita membelakangkan kiblat. Sebab nak solat ni kena menghadap ke arah kiblat, bukan membelakangkan kiblat. Okey. Seterusnya, yang terakhir, perkara yang membatalkan solat adalah berubah niat ataupun berniat untuk memutuskan solat. Ada semasa kita solat, tiba-tiba kita terniat, ada lintasan hati yang kata, aku nak berhentilah daripada solat ni, ataupun tak naklah solat lagi. Maka automatik solat kita tu akan terputus. Sebab kita dah niat dalam hati yang kita nak putuskan solat. Perkara ataupun memutuskan niat dengan sengaja dalam solat ni adalah perkara yang berdosa lah. Okay? Ketika kita solat fardu. Okey, seterusnya, perkara-perkara sunat dalam solat. Okey. Berkaitan dengan perkara-perkara sunat dalam solat ni, dia ada dua bahagian sunat, iaitu yang pertama ialah sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad ni bermaksud amalan sunat yang sangat dituntut dalam solat. Jika kita tinggalkan, akan diganti dengan sujud sahwi. Okey, itu sunat ab'ad. Perkara sunat yang sangat dituntut di dalam solat. Jika kita tertinggal melakukan sunat ab'ad ni, maka perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, apa pula sujud sahwi ni? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali selepas membaca tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Maksudnya, bila kita baca tahiyat akhir, kita dah tertinggal untuk melakukan sunat ab'ad dalam solat. Bila kita baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, maka kita pun kena sujud sebanyak 2 kali. Kita sujudlah, Allahu Akbar, sujud yang pertama, kita bacalah semasa sujud tu kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey, itu bacaannya, subhana man la yanamu wa la yashu. Kita bangun, seolah-olah kita duduk antara dua sujud sekejap, kemudian kita sujud kali kedua,
Baca lagi subhana man la yanamu wa la yashu, dan kita bangun balik terus bagi salam yang pertama dan salam yang kedua. Itu sujud sahwi. Okey. Sujud sahwi ni boleh dilakukan apabila kita tertinggal rukun, bertambah rukun. Okey, bertambah rukun. Maksudnya kita rukuk 2 kali ke, kita sujud, kita rukuk tu terlebih. Kita rukuk 2 kali ataupun sujud sampai 3 kali ke. Itu boleh dilakukan solat sujud sahwi. Kemudian perkara yang membolehkan sujud sahwi juga adalah tertinggal perkara-perkara sunat ab'ad ni. Okey, apa sunat ab'ad dalam solat? Sunat yang dituntut kalau tertinggal kena sujud sahwi. Apakah perkara-perkara tersebut? Yang pertama adalah duduk tahiyat awal dan membaca tahiyat awal. Maksudnya kalau tertinggal pada rakaat kedua kita tertinggal, lupa nak baca tahiyat awal ataupun kita lupa nak duduk tahiyat awal. Kalau dah lupa duduk mestilah lupa baca sekali kan. So bila kita lupa untuk duduk dan membaca tahiyat awal ni, kita perlu gantikan dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Okey, kita lupa nak baca selawat ke atas Nabi ketika tahiyat awal. Maka perkara ini juga adalah perkara sunat ab'ad. Kalau tertinggal, kalau terlupa nak membaca selawat, maka kena sujud sahwi dalam tahiyat awal. Dan sunat ab'ad yang ketiga adalah membaca doa kunut ketika solat subuh. Okey, kalau tertinggal doa kunut semasa solat subuh ni, kita kena sujud sahwi. Yang keempat, membaca selawat kepada keluarga Nabi sewaktu solat, sewaktu tahiyat akhir. Okey. Okey, itu adalah perkara-perkara sunat ab'ad. Okey. Kemudian yang kedua kita ada sunat hayat. Okey, sunat hayat ni adalah amalan sunat yang sangat dituntut di dalam solat, dan jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, yang tadi sunat ab'ad tadi kalau tertinggal kena sujud sahwi. Kalau sunat hayat ni pula kalau tertinggal tak perlu sujud sahwi. Selepas baca tahiyat akhir terus salam sahaja. Okey, apakah perkara-perkara sunat hayat? Antara perkara sunat hayat ni adalah mengangkat kedua-dua belah tangan ketika takbiratul ihram. Okey, dalam pelajaran yang lepas kita dah kata takbiratul ihram adalah perkara rukun. Kalau tak buat takbiratul ihram, maksudnya tak sebut Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, maka solat kita tidak sah. Manakala kalau sunat hayat ni pula, kita sebut, mulut kita sebut Allahu Akbar dan tangan kita angkat ke paras telinga. Okey, perbuatan mengangkat tangan ke aras telinga tu adalah sunat hayat. Kalau tak buat pun tak apa, tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi untuk mendapat fadilat solat yang sempurna, perlulah kita mengangkat kedua-dua belah tangan ketika takbiratul ihram dan mengangkat tangan ketika nak rukuk. Nak rukuk tu kena angkat tangan, Allahu Akbar tu kita sebut lagi kan. Okey. Semasa mengangkat pada takbiratul ihram tu adalah perkara yang wajib, rukun. Kalau takbir yang lain, untuk perpindahan rukun yang lain, kita panggil dia sebagai takbir intiqalat. Okey, intiqalat. Takbir yang dilakukan ketika berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Okey, itu adalah sunat hayat. Okey, yang kedua meletak telapak tangan di atas belakang tangan kiri ketika berdiri. Okey, yang macam ni pun adalah sunat hayat. Okey, meletak tapak tangan kanan ke atas tangan kiri. Kita letak kat sini, ini juga adalah sunat hayat. Ada je orang yang lepas turun ke bawah, dia tak nak letak. Okey, tak ada masalah. Itu perkara sunat dalam solat. Solat masih sah. Cuma kalau kita buat, kita letak macam ni, dia lebih menambah pahala solat. Okey, kemudian yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Mata kita ni memandang ke tempat sujud. Itu sunat hayat. Sebab kalau mata kita ni, kalau masa solat, kita tengok atas, tengok
mata kita ni melilau je, itu mengganggu fokus solat. Okey, mengganggu solat yang kita buat tu, dia mengganggu khusyuk solat. Okey, kemudian yang keempat, perkara sunat hayat adalah membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca tasbih ketika rukuk, iaitu masa kita rukuk tu kita pun baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Okey, bacaan tu adalah sunat hayat. Membaca bacaan ketika bangun daripada rukuk, iaitu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Itu juga sunat hayat. Membaca ketika berdiri tegak selepas rukuk, membaca tasbih ketika sujud. Okey, membaca tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, juga adalah sunat hayat. Okey, meletakkan kedua-dua belah tangan di atas kedua paha ketika duduk tasyahud awal dan akhir. Maksudnya ketika kita duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir tu kan kita letak tangan kita ke atas paha kita. Itu juga perkara sunat hayat. Okey, kemudian duduk tawarruk pada duduk yang akhir, duduk iftirash pada duduk yang lainnya. Maksudnya pergerakan duduk semasa tahiyat awal dan cara duduk untuk tahiyat akhir juga adalah sunat hayat. Okey, kalau tak mampu duduk seperti tahiyat akhir, kita duduk biasa je pun tak apa. Itu sunat hayat. Maksud tak apa tu maksudnya solat tu masih sah. Okey? Sebab dia adalah perkara sunat. Kemudian membaca selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, juga adalah sunat hayat. Dan memberi salam yang kedua juga adalah sunat hayat. Salam yang pertama, ingat salam yang pertama adalah rukun, salam yang kedua tu adalah sunat. Itu adalah sunat hayat. Okey, kita ingat balik, sunat ab'ad adalah perkara-perkara sunat di dalam solat, yang mana apabila tertinggal, kalau kita lupa nak buat perkara sunat ni, perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunat hayat pula adalah perkara-perkara sunat yang sangat dituntut dalam solat untuk menjadikan solat kita tu lebih sempurna. Jika tertinggal ataupun ditinggalkan, tidak perlu sujud sahwi. Okey, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, itu adalah serba sedikit berkaitan dengan perkara-perkara sunat di dalam solat. Okey, maaflah yang ini saya tak kemukakan dalam paparan video, cuma boleh dengar balik dan buatlah sedikit nota tentang perkara-perkara sunat ab'ad dan perkara-perkara sunat hayat. Okey? Okey, baik. Seterusnya. Okay, seterusnya ni kita tengok kepada hikmah solat. Okey, apa hikmah kita mendirikan solat tu? Okey. Hikmah yang pertama adalah menyedari hakikat diri manusia sebenarnya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selain daripada pelajaran kita dah dalam pelajaran akidah kita dah tetapkan aku ni manusia, aku adalah ciptaan Allah dan aku ni mesti menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan solat ni juga adalah untuk sedarkan diri kita bahawasanya kita ni ada Tuhan yang perlu kita sembah dan kita perlu solat 5 waktu sehari semalam. Kalau kita ingat balik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, asalnya Allah memerintahkan supaya kita ni, umat Muhammad ni, Allah bagi kewajipan solat kepada kita adalah sebanyak 50 waktu. Cuba bayangkan. Banyak tak banyak 50 waktu kan? So, bila Rasulullah minta pengurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan daripada 50 waktu itu kepada 5 waktu sehari semalam. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Okey? Nak menunjukkan bahawa kita ni adalah hamba Allah dan kita perlu buat ibadat solat ni kerana Allah. Okey, yang kedua. Hikmah solat juga adalah memantapkan keyakinan manusia bahawa ada pembantu dan pemberi nikmat. Tiada yang boleh membantu dan memberi nikmat kepada kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey?
Memantapkan keyakinan manusia bahawa tidak ada pembantu dan pemberi nikmat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya hikmah solat. Apa lagi hikmah kita solat ni? Solat sebagai waktu untuk bertaubat daripada dosa yang dilakukan. Okey, kita ni banyak dosa, hidup seharian kita ni banyak dosa. So, ketika solat itulah peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas solat tu juga ada yang kita buat membaca doa dan sebagainya, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana pun kita bekerja, kita kerja ke, kita pergi sekolah ke, kita sibuk dengan urusan kita sendiri ke, tapi Allah dah tetapkan 5 waktu ni untuk hamba dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya hikmah yang keempat ialah menguatkan akidah keimanan kepada Allah yang berterusan dalam hati manusia. Bila kita lalai, bila kita leka dengan urusan dunia kita, maka bila sampainya waktu solat, kita pun akan lebih menguatkan keimanan kepada kita, kepada diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah antara hikmah-hikmah daripada ibadat solat yang wajib kita kerjakan sebanyak 5 waktu sehari dan semalam. Dalam sehari ada 5 waktu solat. Okey? Okey, itu saja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan solat fardu. Ini adalah video kedua tentang solat fardu. Semoga ianya dapat memberi manfaat dalam kita mempelajari ataupun mengulang kaji pelajaran dalam subjek ibadah tahun 3 dan seterusnya kita amalkan apa yang kita dah belajar ni dalam kehidupan seharian. Okey, sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang telah ditetapkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, moga kita jumpa lagi di video yang akan datang dalam tajuk-tajuk yang seterusnya dalam fokus kita untuk ulang kaji UPKK bermula daripada subjek-subjek yang kita pelajari dalam tahun 3 hingga ke tahun 5. Okey, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.